Salam sejahtera. Saya Nurdalina Kaisara binti Rostam, Tingkatan 2 Takwa daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mustafa Pasir Panjang akan menyampaikan resensi sebuah novel komsas tingkatan 1 bertajuk Destinasi Impian. Novel ini adalah hasil karya Muhammad Ismail Sarbini. Novel Destinasi Impian adalah mengisahkan tentang Johari, Azlina dan Firdaus melakukan ekspedisi berbasikal dari Kelang ke Morib. Ekspedisi ini merupakan usaha menyahut cabaran yang dilontarkan oleh datuk mereka yang mengatakan bahawa generasi sekarang lemah dan tidak mempunyai semangat yang tinggi. Bagi pihak Johari dan Azlina, ekspedisi berbasikal tersebut juga adalah untuk meningkatkan imej dan semangat Firdaus sebagai seorang lelaki yang bersifat keperempuanan akibat terlalu dimanjakan oleh ibu bapanya. Dalam ekspedisi berbasikal itu, Firdaus sering merungut kerana terlalu lelah. Sikap Firdaus yang tidak sabar itu menimbulkan konflik antara dia dengan adiknya Azlina. Bagaimanapun, Johari sebagai sepupunya yang lebih matang sentiasa sabar dan bijak menghadapi kerenah adik sepupunya itu. Akhirnya, ekspedisi tersebut berjaya tiba di destinasinya, iaitu di pantai Morib Baru. Firdaus berbangga akan dirinya kerana telah berjaya mengayuh basikal sejauh 50 kilometer. Di pantai Morib Baru itu, Firdaus yang tiba lebih dahulu telah disambut oleh rakan-rakannya iaitu Sazali, Muhsin, Salim, Irma, Azrina dan Mazlinda. Kawan-kawan Firdaus mengucapkan tahniah kepadanya. Firdaus membohongi kawan-kawannya dengan mengatakan perjalanannya lewat kerana adiknya yang banyak berehat dalam perjalanan. Firdaus juga telah meninggalkan Johari dan Azlina. Johari dan Azlina sedang duduk-duduk sambil bergembira dengan kawan-kawan Johari. Tiba-tiba, Azlina didatangi oleh Muhsin dan Sazali yang bertanyakan sama ada betul atau tidak tentang kenyataan Firdaus, iaitu mereka sampai lewat kerana Azlina banyak berehat. Akhirnya, Muhsin dan Sazali mengetahui bahawa Firdaus berbohong. Mereka bertekad untuk memaksa Firdaus supaya mengaku bahawa dia berbohong. Sebenarnya, Firdaus berasa sombong akan kejayaannya berbasikal dari Kelang ke Morib. Dia juga turut memberitahu Mazlinda bahawa dia pandai berenang juga. Namun begitu, Firdaus sedar bahawa dia tidak sehebat seperti yang dia ceritakan. Pada keesokan hari, Johari dan Azlina ingin bertolak pulang. Sementara itu, Firdaus dan rakan-rakannya pergi mandi di laut walaupun air sedang surut dan airnya berada di tengah-tengah. Firdaus mandi sambil bergembira dengan rakan-rakannya. Dalam kegembiraan itu, Mazlinda telah dipukul ombak dan terkapai-kapai. Firdaus yang bercakap besar itu terpaksa memberanikan diri untuk menyelamatkan Mazlinda, tetapi akhirnya dia yang lemas. Sebaik-baik sahaja sedar, Firdaus berada di katil hospital. Di sisinya, Johari dan Azlina bertanyakan kabarnya. Firdaus juga mengetahui bahawa dia lemas dan telah diselamatkan oleh Mazlinda yang berpura-pura tidak tahu berenang. Firdaus berasa malu, tetapi Johari menasihatinya bahawa setiap tindakan berani
hendaklah disertai dengan fikiran yang waras. Dia juga dinasihati agar tidak perlu menundukkan muka terhadap cabaran. Pengajaran yang boleh diambil melalui novel ini adalah kita mestilah berani menyahut cabaran seperti Azlina, seorang perempuan berumur 16 tahun yang mempunyai daya juang yang tinggi dan penyabar. Selain itu, kita haruslah insaf atas kesalahan yang telah kita lakukan seperti Firdaus yang akhirnya menyesal apabila sedar dari melakukan kesilapan. Beliau seorang yang panas baran, pembohong dan bersifat angkuh. Selepas peristiwa lemas di pantai, dia mula sedar dan insaf dari kesalahannya. Sekian sahaja resensi buku ini daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.